Tapi kita nak belajar betul-betul merdekakan daripada sifat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merdekakan daripada sifat bid'ah yang kita tak sayang Nabi itu, kita pergi kepada sunnah, merdekakan akal fikir kita supaya bermatlamatkan seperti mana yang Nabi kata bahawa barang siapa yang mencari akhirat, dunia akan datang mengiringinya, dan barang siapa yang mengambil dunia, akhirat bakal tercicir. Otak kita tu merdekakan daripada hubbud dunia, ya, merdekakan segala-galanya insya-Allah. Moga-moga dengan usaha kita Allah memberkati perjuangan kita. Muka surat 66 ya. 66 kan? 66 perenggan yang pertengahan tu kan? Okey, baik. Kita masih berada dalam bab 4, saya mestilah bersifat seorang muslim terhadap ahli keluarga saya. Hari itu saya mestilah muslim dari sudut akidah, dari sudut ibadah, dari sudut akhlak. Masuk bab keempat, bukan hanya kita akidah nak betul, ibadah nak betul, akhlak nak betul, tetapi ahli keluarga kita juga, dia punya akidah kena betul, ibadah kena betul, akhlak kena betul. Kita tak nak seorang-seorang ikut siapa nak masuk syurga ikut suka hati, siapa nak masuk neraka ikut suka hati, bukan. Tambah-tambah kita yang lelaki akan bakal dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, tak pernah berhentilah. Orang perempuan dia pun tak terlepas tangan juga, orang perempuan pun sama juga, tanggungjawab masing-masing dia kena lakukan. Maka usaha kita setelah kita cantik dari sudut ibadah, cantik dari sudut akidah, ibadah, akhlak, dan kita masuk dalam bab yang keempat, iaitu kita kena capaikan tiga-tiga benda tu kepada ahli keluarga kita. Ayah cantik dah, serban cantik, nala reka, mai jubah pun cantik, janggut sampai ke perut. Tapi anak tak disuruh menutup aurat. Anak umur 21 tahun kerja pramugari. Contohlah contoh. Kalau kita dah bagi tahu tapi dia tak dengar cakap tu, nak buat macam mana? Bukan nak boleh bubuh parang kat tengkuk dia. Tapi kita didik daripada awal. Suami ni cukup elok, dapat bini seluak ketat melekat, berketui-ketui badan. Takut. Bukan kata suami tak jaga kan. Kalau suami tak jaga, dosa lah. Tapi kalau dia jaga dah, tapi bini tak mau dengar juga, tu dia tanggung sendiri. Ya, jadi kita kena usaha macam mana yang Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ataupun surah Ar-Ra'du, surah 13 ayat 23. Allah bagi tahu kita ni kalau masuk syurga esok, kita akan digabungkan dengan ahli keluarga kita yang beriman, termasuk mak pak kita, pasangan hidup kita, dan juga anak beranak zuriat keturunan kita. Ya, itu disebut dalam surah Ar-Ra'du, surah Ar-Ra'd itu disebut surah 13 ayat 23. Ya, baik. Hari ini kita sambung di muka surat 66, masih di pembukaan cerita tentang saya mestilah menjadikan keluarga saya tu muslim seperti saya juga. Bukan saya seorang nak masuk syurga, tapi nak bawa mereka juga. Baik. Dari penjelasan ayat di atas, iaitu ayat-ayat daripada surah Asy-Syu'ara, surah 26 ayat 213 hingga 215, bahawa bertanggungjawabnya seorang muslim selepas tanggungjawab ke atas dirinya sendiri ialah tanggungjawab terhadap keluarganya. Tapi jangan suruh depa dulu sebelum kita buat. Itu tanggungjawab dia adalah kita dulu. Ketua keluarga bebaskan diri dia daripada syirik. Ini tak habis-habis jumpa bomo siang malam pagi petang pergi cari harta korun. Kerja tak mau pergi duk cari harta korun dia. Cari kerih mata belah tiga. Dan itulah ini tak ada kerja, tiba-tiba nak suruh bini jadi baik. Awak masjid pun tak pergi, tiba-tiba nak suruh bini pergi baca kitab. Ya, suruh anak itu dan ini dan sebagainya. Maka bahaya. Itu pertama sekali, setelah kita elok, maka kita disuruh supaya memberi tanggungjawab tersebut kepada ahli keluarga kita. Tuan-tuan, ada orang pernah tanya, Nabi sebut dalam hadis, apabila anak kamu umur 7 tahun, maka ajak dia solat. Ajar dia solat umur 7 tahun. 5-6 tahun tak payah duk kisah, tak payah duk sebat. Awak umur 70 baru buat. Jadi tak payah duk kisah. 7 tahun. Ajak dan ajar.
mai umur 10 tahun, setelah kita ajak dan ajar dia tak buat juga, baru pukul. Bukan mai tiba-tiba umur 10 tahun hang nak sebat dah, itu tak kena gaya. Dia kena bagi pendidikan selama 3 tahun. Mai umur 10 tahun, kalau dia tak mau, pukul dia. Dan asingkan tempat tidur lelaki dan anak lelaki dan anak perempuan. Ada orang tanya lagi kita, ustaz, saya dah berubah lah, saya tengok anak saya tak berubah, saya nak pukul dia. Tak boleh. Itu memang tak boleh. Sebab hang berubah pun umur dah pencen. Anak hang hak kecil sekali, baru umur 10 tahun. Ya, umur 10 tahun. Dan daripada umur 7 tahun, hang tak suruh pun dia semayang. Baca Quran tak suruh, pergi sekolah agama tak, apa pun tak, tiba-tiba hang nak main sebat ya, yang tu dosa atas mak bapak. Sebab tu dia kata diri sendiri dulu dan kemudian pergi kepada ahli keluarga, rumah tangganya dan anak pinaknya mestilah muslim berdasarkan dalil firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa Allah kata? Pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Pelihara diri kamu. Kita tak boleh campak diri kita dalam api neraka. Kalau kita kata kita sayang, bukan main sayang betul badan kita ni, jogging tiap-tiap hari, tak mau bagi kena penyakit. Sayang betul badan kita ni, mandi 7 jenis sabun, kan, semua pakailah, dengan ayak bidara pun pakai, segala macam lah. Cuma tak pakai kapuk baru ya. Tu dia pakai sungguh-sungguh dia pakai, dia jaga sungguh-sungguh. Tapi rupa-rupanya dia buat maksiat, dia jaga yang zahir, tapi dia punya amal dia tak jaga, dan akhirnya dia buat maksiat, dia tak pelihara diri dia. So kita kena usaha pelihara diri kita dan seluruh ahli keluarga kita daripada api neraka. Waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha. Ya, apa dia? Maka dan bahan bakar itu adalah daripada manusia dan batu-batu. Narun waquduhan nas wal hijarah. Dalam neraka, api neraka tu bahan bakar dia dalam tu manusia dengan batu. Batu ni sifat dia apa? Batu ni sifat dia panas dan dia simpan panas. Tu batu. Sebab tu kita guna orang perempuan, bukan kita lah, orang perempuan guna tungku perut tu. Lah ni orang jantan bertungku lah ni, pelik tu. Tu kan dia pun tungku kak. Kan, jadi tak apalah, dia batu tu dia tahan panas. Tapi kalau panas tu dia bertahan sangat lama. Manusia kenapa duduk benda tu? Sebab dia mengabaikan. Apa saja Allah Ta'ala dia bagi, abai.